Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, subjek kita pada hari ini ialah sirah. Sediakan buku teks sirah, buku tulis sirah dan juga alat tulis. Okey, sebelum tu kita tengok pada isi kandungan. Okey, minggu lepas kita dah habiskan pelajaran ke-5. Okey, jadi minggu ni kita nak sambung pelajaran ke-6 iaitu asas negara Islam yang kedua. Hari tu asas negara Islam yang pertama. Ni asas negara Islam yang kedua. Unit yang pertama iaitu asas persaudaraan dan perpaduan umat. Pada muka surat 68. Tengok muka surat 68, unit yang pertama, asas persaudaraan dan perpaduan umat. Okey, kita tengok, kita baca dan fahami dulu ceritanya. Okey, asas persaudaraan dan perpaduan umat. Okey, orang Islam yang berhijrah dari Mekah ke Madinah dipanggil muhajirin. Orang Islam yang mengikut Nabi berhijrah ke Madinah dipanggil orang muhajirin. Orang-orang yang berhijrah maksudnya. Okey, manakala orang Madinah yang menolong orang muhajirin dikenali sebagai Ansar. Orang Ansar ni adalah orang Madinah. Tetapi orang Ansar ni dia menolong orang-orang muhajirin. Orang-orang yang berhijrah. Orang-orang yang mengikut Nabi berhijrah. Tu dipanggil orang Ansar. Dia orang Madinah. Tapi dia menolong orang-orang muhajirin. Okay, golongan muhajirin berhijrah ke Madinah tanpa membawa harta benda dan hidup dalam kepayahan. Okey, orang-orang muhajirin ni, orang-orang yang ikut Nabi berhijrah ni, dia berhijrah tanpa membawa harta. Tak ada harta, tak ada duit. Dia hidup dalam kepayahan sebab tak ada harta, tak ada tempat tinggal. Dia hidup dalam kepayahan. Siapa yang tolong? Orang Ansar inilah yang tolong. Okey, persaudaraan dan perpaduan antara muhajirin dan Ansar lebih erat berbanding persaudaraan yang dibina atas pertalian darah. Dia nak bagi tahu betapa eratnya persaudaraan, perpaduan antara kaum muhajirin dengan kaum Ansar ni. Dia bagi tahu lebih erat lagi daripada pertalian darah. Maksudnya lebih baik lagi daripada saudara mara yang lain, kaum kerabat daripada adik-beradik. Dia lebih rapat, lebih erat. Persaudaraan dan perpaduan antara kaum muhajirin dan Ansar ni. Okey, persaudaraan yang kukuh itu lahir dari akidah yang benar dan tarbiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persaudaraan mereka yang erat, yang kukuh tu lahir daripada apa? Lahir daripada akidah. Akidah tu mereka sama-sama nak menyembah Allah, menerima dakwah Nabi. Tu adalah akidah mereka sama. Okey. Akidah yang benar dan tarbiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu Nabi juga selalu mentarbiyah kaum muhajirin dan Ansar ni. Nabi yang merapatkan hubungan antara dua kaum tu. Nabi yang mentarbiyah mereka. Okey, asas utama yang mewujudkan perpaduan ialah dengan menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat. Sebelum yang yang kita dah belajar sebelum ni, apa tempat kegiatan masyarakat lepas Nabi berhijrah ke Madinah tu? Apa yang dijadikan pusat pendidikan, jadi pusat perkembangan Islam di mana? Di masjid. Samalah juga asas utama munculnya perpaduan persaudaraan antara kaum muhajirin dengan Ansar ni di mana? Di masjid. Sebab di masjid merupakan pusat kegiatan masyarakat. Dekat situlah mereka berjumpa, bertemu. Okey, secara tidak langsung ia merapatkan hubungan persaudaraan antara muhajirin dan Ansar. Secara tak langsung dekat masjid tu jugalah ia mengeratkan dan merapatkan hubungan antara kaum muhajirin dan juga Ansar. Okey, selain itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam mengurus kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nabi nak berdakwah ni, Nabi nak berdakwah, nak mengeratkan perpaduan, nak bina negara. Asas utama dia apa? Rasulullah ni menjadikan Al-Quran sebagai panduan. Al-Quran tu dah lengkap dah untuk dijadikan asas. Asas kepada mengurus negara, asas dalam kehidupan. Menyeluruh dalam Al-Quran tu isinya dah menyeluruh. Okey, segala permasalahan yang berlaku di antara mereka dirujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang muhajirin dengan Ansar ni ada apa-apa masalah, dia akan rujuk kepada Rasulullah. Rasulullah pula rujuk kepada Al-Quran. Okey, lepas tu muka surat 69. Tahukah anda salah satu golongan yang akan mendapat
naungan arash Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat ialah orang yang berkasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ni contoh golongan yang akan mendapat naungan ataupun perlindungan daripada naungan rahmat Allah di akhirat kelak. Siapa orang yang berkasih sayang kerana Allah, bukan kerana harta benda, bukan kerana dunia. Dia berkasih sayang kerana Allah. Maka dia akan mendapat rahmat dan juga naungan di naungan arash pada hari kiamat nanti. Amalkan sentiasa berlumba-lumba untuk menjadi orang pertama yang memberi salam. Bila jumpa orang, kita kena sentiasa bagi salam. Berlumba-lumba nak bagi salam. Jumpa saudara mara, jumpa kawan-kawan, jumpa siapa-siapalah. Kita mestilah berlumba-lumba untuk memberi salam. Itu saja untuk hari ini.